Okey, seterusnya kita akan tengok kepada homologous series yang pertama, iaitu alkane. Alkane. Alright. So, homologous series yang pertama iaitu alkane. So, kita fokus yang pertama kita adalah naming. Kepada dia punya naming. Alright. Untuk naming alkane, dia ada ataupun naming homologous series, dia ada dua benda yang kita kena tahu. Yang pertama adalah dia punya root name. Root name. Okay, root name ni yang seperti yang kamu belajar sebelum ni. Contohnya kalau C equals to 1, so dia punya root name dia adalah Matt. Kalau C equals to 2, dia punya root name adalah Ed. Kalau C equals to 3, dia punya root name adalah Prop. If C equals to 4, dia punya root name adalah Boot. So, dia punya root name ni kena hafal. Semuanya ada 10. C1 until C10 kena hafal lah. C1 Matt, C2 Ed, C3 Prop, C4 Boot. Alright. So, the second one yang perlu tahu adalah suffix. Alright. Adalah suffix. Suffix ini dia mewakili grup apa yang mewakili grup yang kita akan cari dia punya molecular formula. Mewakili grup dia. Dia represent the homologous series. Contoh kat sini, suffix homologous series yang pertama adalah alkane. So, dia punya suffix adalah ane. Dan ini adalah untuk grup alkane. Alright. So, senang je nak ingat untuk suffix. Suffix ni actually dia punya ending dia. So, suffix nanti saya bagi contoh. So, suffix untuk alkane, just remember ane, A-N-E. So, nak remember je kalau grup alkane, A-N-E. Dia punya suffix. Dia punya ending adalah A-N-E. Alright. So, contoh kat sini. Kalau C equals to 1. So, kita tahu dia punya root name adalah Matt. And then, dia punya suffix adalah plus suffix. Dia punya suffix untuk alkane adalah A-N-E. So, just combine saja. So, dia adalah methane. Methane. Right, so kita combine dengan dia. Methane. Okay, so untuk naming perlu tahu dia punya root name. So root name ni kena hafal, and then dia punya suffix pun kena hafal. Suffix ini dia punya represent, dia mewakili grup yang kita nak namekan tu. Because contohnya kat sini adalah alkane. So dia punya suffix adalah A-N-E. Root name C equals to 1 adalah Matt. So dia akan jadi methane. Okay, so mesti kamu tertanya-tanya, methane, macam mana dia punya molecular formula untuk methane? Macam mana nak dapat molecular formula untuk methane? Okay, so untuk alkane, untuk kita mengetahui, untuk kita tahu dia punya molecular formula, untuk alkane dia ada dia punya general formula. Dia ada dia punya general formula untuk mendapatkan molecular formula untuk setiap alkane. Alright, so general formula dia adalah CnH2n plus 2. Alright, di mana where n starting with 1, 2, 3 and so on. So, kat sini saya ambil contoh sini lah, methane. So, methane. Macam mana kita nak tahu dia punya molecular formula? So, untuk methane, kita tahu C dia equals to 1.
So just substitute saja masuk dalam formula CnH2n plus 2. Methane C equals to 1. Methane C equals to 1. So C1H2n1 plus 2. So CH4. 2 plus 2 is 4. So untuk dapatkan molecular formula untuk methane, so kena memorize dia punya general formula. Kena memorize dia punya general formula, and dia punya N start with 1, 2 and 3. Alright, so kalau dia adalah C equals to 2, so kena substitute lah dalam formula dia C2. So kalau kita tahu C2, of course lah kita kena name dia pun lain lah, N. So akan jadi ethane. Okay, so sekarang dah settle untuk molecular formula. Next kita akan pergi kepada, so sekarang kita dah tahu macam mana nak dia punya naming. Lepas tu kita dah tahu dia punya dia punya molecular formula. Next kita akan tengok kepada dia punya structural formula. Right. So kita dah tahu dia punya naming. Dia punya molecular formula. Next we will see on the structural formula. Alright. Okay, structural formula dalam bentuk structure lah. Structural formula dalam bentuk structure lah. So kat sini saya ambil contoh kat sini methane. Methane dia adalah CH4. So C, maknanya C ada 1. C ada 1 dan H ada 4. 1, 2, 3, 4. H ada 4. 1, 2, 3, 4. So ini adalah structural formula untuk methane. So saya tekankan lagi dekat sini, untuk carbon atoms dia akan ada 4 bond. Carbon atom akan ada 4 bond. Apa yang dimaksudkan 4 bond? So dekat carbon ni akan ada 4 bond. 1, 2, 3, 4. So dia limit setakat 4 saja sebab valence elektron dia ada 4. So satu straight line ni mewakili satu pair of electron. Alright. So untuk hydrogen pula, dia valence elektron dia adalah 1. So bila valence elektron dia adalah 1, so dia punya bond untuk satu hydrogen adalah 1. Hydrogen ni 1 bond, hydrogen ni 1 bond, hydrogen ni 1 bond, hydrogen ni 1 bond. Right. So kat sini saya juga nak tekankan dia punya bond kena dalam straight line. Straight line. So this one betul lah. So kalau siapa-siapa yang tiba-tiba tulis macam ni, C H. So dia tak dalam bentuk straight line macam ni. So sini salah lah. So kalau boleh tulis dalam bentuk straight line, dalam bentuk yang cantik macam ni lah. Alright. Okay, next kita dah tahu dia punya naming, kita dah tahu dia punya molecular formula, dan kita sudah tahu dia punya structural formula. Okay, untuk pengetahuan kamu, alkane ni adalah satu jenis, one types of saturated hydrocarbon. Dia adalah saturated hydrocarbon. So apa yang dimaksudkan saturated hydrocarbon? Saturated hydrocarbon ni maksudnya dia alkane ni dalam dia punya molecular formula dia tu, dia ada single covalent bond between carbon atom. Okay, so contohnya kat sini single covalent bond between carbon atom, contohnya kat sini C. Right. So yang dimaksudkan single covalent bond between carbon atom, yang ni lah single covalent bond. Dia adalah single covalent bond. Yang ni lah single bond. Yang ni kita panggil sebagai single bond. Ikatan dia satu sahaja. So bila ikatan dia satu, dia adalah saturated
hydrocarbon. Okay, next dalam alkane juga dia ada functional group. So functional group, dia ada juga functional group. Functional group. So sama juga, functional group dia adalah single covalent bond between carbon atom. So maknanya bila dengar je functional group untuk alkane, dia adalah C. Inilah dia punya functional group. Functional group adalah untuk alkane adalah single covalent bond between carbon atom. Okay, so saya rumuskan balik dekat sini. Okay, untuk alkane, untuk naming, kamu kena tahu dia punya root name. Root name ni kena hafal lah. C equals to 1 equal to met, C equals to 2 equal to add, C equals to 3 equal to prop, C equal to 4 equals to boot. So, dia ada C sampai C10, so semua tu kena hafal dia punya root name. And next, kena tahu dia punya suffix. Okay, suffix untuk alkane adalah ANE. So macam mana nak senang ingat ANE, suffix dia ambil dia daripada dia punya homologous series dia. Daripada alkane ni. Alkane ni ANE. So alkane. So suffix dia, ending dia kena ANE. Okay. Untuk name yang complete, dia kena ada root name dengan suffix. So contoh kat sini saya ambil C equals to 1. So dia adalah met. Dia punya suffix untuk grup alkane adalah ane. So ANE. So kita combinekan dia jadi methane. Alright. Next, untuk methane, of course lah kita nak tahu dia punya general formula ataupun dia punya molecular formula. So untuk tahu molecular formula untuk methane, dia ada general formula dia, iaitu CnH2n plus 2, di mana N dia akan bermula dengan 1, 2 dan 3. So contoh kat sini saya ambil methane lah. Methane C equals to 1. C equals to 1. So C equals to 1. So dekat N ni substitute 1 lah. C1 H2 N ni substitute 1. So plus 2. So C1 H2 plus 2. So akan dapat CH4. Akan dapat CH4. So CH4 ni adalah dia punya molecular formula. Dia punya molecular formula. Next, kita akan tengok dia punya structural formula. So structural formula dia daripada tadi CH4. CH4. H ada 4. 1, 2, 3, 4. C ada 1, ada 1. So untuk structural formula, dia kena lukis straight line. So untuk bond, ikatan untuk C, dia akan ada 4. 1, 2, 3, 4. Sebab valence elektron dia 4. And then, untuk hydrogen, dia punya ikatan dia 1. Sebab apa satu ikatan? Sebab dia punya valence elektron dia 1. So dia kena lukis dalam complete macam ni lah. Straight line macam ni. Straight line. So kalau lukis macam ni, dia tak betul lah. Salah. Right. Okay, untuk alkane juga, dia adalah saturated hydrocarbon. Maknanya dia ada single bond only. And functional group pun sama juga, single covalent bond between carbon atom. So macam mana nak kenal alkane? Kena tahu dia adalah saturated hydrocarbon. Right? And also dia punya ending untuk suffix dia ANE. So macam itulah macam mana kita nak kenal kalau dia punya molecular structure ke molecular formula dia ke daripada alkane. Okay, so next saya bagi lagi satu contoh lah. For example lah, katalah C equals to 4. C equals to 4. So C equal to 4 untuk naming, dia punya naming. So kita tahu C equals to 4 adalah dia punya root name. Root name dia adalah boot. Alright. So yang ni kita dalam grup alkane lah. So plus dengan suffix. Okay, so kita tahu untuk suffix dia punya untuk grup alkane dia adalah ANE. So kita just combine saja jadi butane. So dia adalah naming untuk C equals to 4, right? Untuk grup
alkane. So daripada sini tentulah kita nak tahu dia punya molecular formula. So molecular formula kita just guna formula CnH2n plus 2. So kat sini untuk butane C dia 4. C 4H 2 sini 4 plus 2. So C4 2 4 8 tambah 2 jadi H10. Okay, so kat sini kita dah dapat dia punya naming. And next kita dah dapat dia punya molecular formula. And next kita akan tengok kepada structural formula. Dia punya structural formula untuk butane. Alright. So structural formula kat sini kita tahu dah tengok dah dapat C4H10, C4H10. So lukis dulu C4. 1 2 3 4. So kita tahu untuk satu C akan ada 4 bond. 1 2 3 4. Sini 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. So just masukkan H. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. Setakat itulah untuk naming of alkane, dia punya general formula, dia punya molecular, dia punya structural formula. So kena ingatlah semua tu. Alright. Okay, seterusnya kita masuk kepada rule for naming alkane. Okay. Rule yang pertama adalah find the longest chain. Longest chain itu kita boleh samakan juga dengan parent chain, suatu yang sama. Seterusnya kita pergi kepada contoh yang telah saya berikan ni. Okay, contoh ni. Right, so kita cari dulu kita punya longest chain. So saya akan highlight yang mana satu dia punya longest chain. Okay, so saya akan highlight di sini. Okay, so kat situ kita akan dapat 5 karbon. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so saya tuliskan situ. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so itu adalah kita punya longest chain. So kita akan tulis untuk longest chain tu nama dia adalah pentane disebabkan dia ada 5 karbon. Okay, sama juga dengan contoh yang di sebelah. Saya akan highlight pada longest chain. Okay, and then kita akan kira berapa jumlah karbon yang ada dalam longest chain kita. 1, 2, 3, 4, 5. So namanya tetap sama, iaitu pentane, tak berubah. Okay, so itu adalah cara untuk kita cari longest chain ataupun parent chain. You need to awak kena berhati-hati disebabkan oleh kadang-kadang terconfuse, terutamanya bila dia bagi structure yang macam ini. Okay, structure yang macam ini agak kompleks. Okay, seterusnya rule yang kedua adalah find the side chain. Okay, yang ini saya bagi contoh lebih kurang sama macam yang atas tadi. Okay, contoh dia kita ada 5 karbon untuk parent chain. Okay, dan saya akan highlight dulu. Okay, and then ada satu karbon yang saya tak highlight. Okay, yang ini kita panggil dia sebagai side chain. Okay, saya bulatkan. Okay, ini kita panggil dia sebagai side chain. Alright, ini adalah longest chain. So untuk namingkan dia, tulis dahulu dia punya longest chain, iaitu pentane. Okay, untuk naming for side chain, okay, kita ada nama juga. Okay, cuma nama dia sedikit berbeza, tetapi dia punya root name masih sama. Okay, so name for side chain, okay, kita ada
math. Okay, ini yang pertama. Yang kedua F. Yang ketiga drop. Yang keempat boot. Okay. Dan yang membezakan dia adalah perkataan YL di belakang setiap root name tadi. Okay. So yang ini kita refer kepada karbon. 1 karbon, 2 karbon, yang ini 3 karbon, yang ini 4 karbon. Okay. So berbalik kepada yang ini supposed to be nama dia adalah methyl, disebabkan oleh dia hanya ada 1 karbon. So kita akan tulis dekat sini methyl. Okay, macam tu. Cumanya awak kena ingatkan, okay, awak diingatkan supaya berhati-hati ketika menulis, di mana bahagian ini okay, bahagian ini mesti rapat. Okay. So itu untuk side chain lah. Okay, seterusnya saya pergi kepada rule yang ketiga, iaitu give lowest number for side chain, okay, ataupun branch chain. Okay, saya bagi contoh yang sama juga. Yang pertama saya highlight dulu dia punya parent chain, and then saya bulatkan juga dia punya side chain. Okay, side chain. Okay, and then disebabkan rule yang ketiga ni kita nak bagi the lowest number for side chain ni, okay, saya tulis dulu nombor setiap karbon ni bermula daripada kiri ke kanan dan selepas itu di kanan ke kiri. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, then yang kedua 1, 2, 3, 4, 5. So kita ada 2 jawapan sebenarnya ni, tapi kita tengok yang mana satu betul, mana satu menepati piawaian rule yang ketiga. Okay, so kita masukkan. Okay, saya tukar dulu 1, 2, 3. Okay, so jawapan yang pertama cara penulisan ni macam ni, okay, 2, okay, methyl pentane. Okay, manakala jawapan yang kedua adalah 4 methyl pentane. Okey. So di antara kedua-dua jawapan ni, yang mana menepati cita rasa ataupun piawaian rule yang ketiga ni adalah jawapan yang pertama. Okey, yang ini betul, yang ini salah. Okey. So itu cara untuk kita memberi nombor, iaitu mesti give a lowest number for the side chain. Walau macam mana pun mesti kita akan dapat lowest number. Okay. Okay. Jika ada longest chain, dia mempunyai side chain yang sama, okay, kita boleh katakan dia, kita boleh combinekan dia dengan memberi nama di, tri ataupun tetra. Saya tulis contoh dekat sini. Okay, saya bagi sedikit nota di sini, side chain yang sama dalam satu longest chain
kita boleh kira dia sebagai di tri tetra. Okey. Di merujuk kepada 2, 3 dan 4. Okey, sebentar lagi kita akan tengok contoh yang merujuk kepada side chain yang sama dalam satu longest chain. Okey, rule yang seterusnya adalah arrange side chain follow the alphabetical order. Okey, kita tengok pada contoh yang saya berikan tu. Tapi saya highlightkan dulu dia punya parent chain ataupun longest chain. Okey, so itu kita punya longest chain. And then saya akan bulatkan saya punya side chain. Kita ada 2, 1, 2. Okey, then kita kena ingat kalau 1 dia refer kepada methyl. Okay, and then kalau 2 dia refer kepada ethyl. Okay, and then untuk penulisan nama pula kita bermula dengan longest chain iaitu pentane. Okay, pentane. Okay, sebelum kita nak masukkan kita punya side chain, okay, kita kena kira dulu kita punya carbon. Okay, mesti kena ingat rule nombor 3 iaitu give lowest number for side chain. Okay, so bermakna saya akan mula daripada kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya bermula daripada kanan, okay, kita akan dapat every each side chain tu nombor yang besar. Contohnya 1, saya untuk melihatkan perbezaan 1, 2, 3, 4, 5. So jawapannya itu tak betul lah. Sepatutnya awak kena pastikan, kita kena pastikan bahawa side chain ni dia akan dapat nombor yang paling terkecil. Okay, so disebabkan oleh rule yang keempat ni dia kata arrange side chain follow alphabetical order. So antara ethyl dengan methyl, mana yang dulu? Pastilah ethyl yang dahulu. Okay, ethyl yang mendahului dan diikuti dengan methyl. So di sini saya akan tulis methyl dahulu. Methyl. Okay, berada di kedudukan nombor 2, karbon nombor 2, dan ethyl berada di karbon yang ke-3. Okay, itu cara penamaan dia lah untuk arrange side chain follow alphabetical order. So kesemua ni kita dah follow 1, 2, 3 dan 4 rule yang ada untuk naming. Okay, seterusnya kita lihat pada contoh yang di sebelah. Okay, kali ini kita nak masukkan sekali dengan side chain yang sama dalam satu longest chain. Okay, saya highlight dulu longest chain. Okay, iaitu yang tengah-tengah ni. Okay, iaitu namanya pentane, pun 5 karbon. Okay, saya tulis pentane. And then saya bulatkan, okay, dia punya side chain 1, 2, 3. Awak perhatikan methyl ni dia ada 2. Okay, berada di karbon nombor 2 dan dia ada 2. Okay, so ketika saya labelkan dia, labelkan nombor untuk karbon. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Sebab kita nak pastikan bahawa every each side chain tu dia dapat the lowest number. Okay, alright. So yang ini saya tulis siap-siap nama dia supaya tidak terlupa. Ini ethyl, yang ini methyl. Okay. So bila kita nak masuk kepada rule nombor 4, okay, rule nombor 4, okay, kita akan tulis methyl dahulu. Okay, you need to remember. Okay, you need to remember. Okay, saya tulis kat sini Remember
Okay, remember. Okay, di, tri dan juga tetra tidak terkira dalam arrangement alphabetical order. Okay, maksudnya di sini kalau awak perasan, yang ini sepatutnya kita akan dapat dimethyl. Okay, kenapa saya tulis dimethyl bersebelahan dengan pentane? Kenapa tak tulis di depan sedangkan dia di? Disebabkan oleh di tadi tu, dia tidak termasuk dalam alphabetical order. Yang termasuk hanyalah metil, etil, propil dan juga butil. Itu sahaja. Di, tri, tetra tidak termasuk. Okay. So kedua-dua metil ni tadi berada di karbon nombor 2. Okay, so kita tulis macam biasa 2. And then seterusnya kita akan ambil etil disebabkan oleh alphabetical order. Okay, etil. And then kita tulis kat situ 2. Dan itu adalah jawapan dia lah. Dan ini adalah jawapan dia. Okay, 2 ethyl, 2 dimethyl pentane. Okay. So sekian untuk rule for naming alkene.